Selamat pagi Malaysia. Untuk kita memulakan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, seperti mana yang dijanjikan, kita akan membawakan kepada anda semua perbincangan mengenai topik yang agak kami beri kepada anda peluang untuk telefon. Ya. Topik apa, Syafiqah? Saya kita tepi sikit. Okey. Hari ini kita akan buka talian kepada anda dan juga kepada anda yang ingin meletakkan komen ataupun sebarang soalan di Facebook juga boleh. Ya. Anda boleh menghubungi kami di 03 2282 9841. Okey, nanti ada nombor telefon ditera kat bawah. Satu nombor. Jadi itu adalah nombor yang perlu anda hubungi. Kenapa, Ridwan? Kita nak bercakap tentang topik. Panas. Okey. Ini mengenai sistem keadilan berwibawa, kemampuan wakil atau isu. Kerana apa? Ramai sebenarnya yang di luar sana mempertikaikan keadilan di mahkamah syariah, khususnya oleh wanita. Okey. Belum apa-apa lagi, tetamu kita berpeluh dah. So, dia tahu kita akan memberi soalan-soalan yang panas hari ini. Jadi, kita nak bersama dengan dua tetamu. Bersama dengan kita hari ini, Tuan Ahmad Bashir Yaakob, Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Dan juga Tuan Rosdihan Hapi, Pendaftar Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Ika. Bagaimana hari ini? Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Alhamdulillah. Kerana apa, topik kita hari ini ramai yang tunggu-tunggu sebenarnya, sebab itulah kita buka panggilan. Kita buka juga soalan kalau ada siapa yang nak mengajukan soalan bagi penonton di rumah mengenai keadilan ini. Jadi, tapi sebelum kita nak memberikan soalan mengenai Mahkamah Syariah ini, perlu kita memahami terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya fungsi Mahkamah Syariah, apa bidang kuasanya, hierarkinya bagaimana, Tuan Bashir? Okey. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada Ika dan juga Rizwan kerana menjemput wakil daripada Mahkamah Syariah untuk kita berkongsi maklumat berkaitan penubuhan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Saya lebih fokus kepada Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Okey. Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ini ditubuhkan pada tahun 1974. Kita dah hampir 50 tahun ya. Dan pada asasnya Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ini pada era 80-an dahulu kan, sebelum pada 80-an ini ia dipanggil Mahkamah Qadhi. Mahkamah Qadhi, dan dia di bawah bersama dengan Jabatan Agama Islam. Okey. Dan dari semasa ke semasa peredaran zaman, kita telah berdiri sendiri sekarang ni. Mahkamah Syariah dah keluar daripada pejabat agama dan tidak lagi dipanggil sebagai Mahkamah Qadhi. Dan kita ada mahkamah bangunan tersendirilah. Begitu juga dengan negeri-negeri di seluruh Malaysia. Mahkamah Syariah Malaysia diketuai oleh JKSM sekarang ni, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. So Mahkamah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dia menguruskan pentadbiran dan menyelaras Mahkamah Syariah negeri-negeri. Saya pergi kepada Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, kita ada 3 hierarki, iaitu Mahkamah Rendah, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Dan setiap mahkamah itu terdiri pada 10 mahkamah rendah, 6 mahkamah tinggi dan 1 mahkamah rayuan yang terdiri daripada 6 panel untuk sidang rayuan. Yang mana kita faham bahawa setiap keputusan yang dikeluarkan di mahkamah rendah, sekiranya pihak-pihak tidak berpuas hati, ia boleh dirayu ke mahkamah yang lebih tinggi, iaitu Mahkamah Tinggi Syariah. Dan Mahkamah Tinggi Syariah yang telah membuat keputusan juga boleh dirayu kepada mahkamah yang lebih tinggi, iaitu Mahkamah Rayuan. Saya secara sepintas lalulah saya maklumkan bahawa bidang kuasa Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan itu ia mencakupi hal-hal matrimoni, kekeluargaan, lebih kepada tuntutan mutaah, perceraian, harta pencarian dan juga faraid, hal-hal kematian, harta pusaka dan sebagainya. Okey, Tuan, apa kes yang difailkan di Mahkamah Rendah dan juga Mahkamah Tinggi? Mahkamah rendah kita sekarang ni alhamdulillah kita ada mahkamah khusus untuk mahkamah nafkah, iaitu khusus mahkamah nafkah sahaja, iaitu berkaitan dengan nafkah anak-anak, nafkah isteri, nafkah tertunggak. Kita fokuskan kepada satu dewan mahkamah nafkah yang akan mengendalikan sepenuhnya berkaitan dengan nafkah. Dan selain itu kita ada mendengar kes-kes perceraian di mahkamah rendah ini. Kita ada satu dewan dipanggil sebagai fast track. Dewan fast track ni yang mana pihak-pihak telah mendapat persetujuan daripada pasangan suami atau isteri yang merasakan tak boleh lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pasangan. Mereka boleh datang ke Mahkamah Syariah untuk membuat
permohonan perceraian dengan persetujuan bersama, insya-Allah kita akan boleh selesaikan dalam masa 1 hari. Sekiranya dokumen-dokumen yang dikemukakan itu komplit, dengan kita ada checklist lah. So apabila hadir ke Mahkamah Syariah dan kemukakan permohonan untuk perceraian dengan persetujuan bersama dan kita maklumkan ada checklist dokumen yang perlu disertakan, insya-Allah pada hari yang sama kes tersebut boleh diselesaikan. Okey. Itu kalau kes yang mendapat persetujuan bersama. Persetujuan bersama. Masalah kalau kes yang tidak mendapat persetujuan bersama, terlampau banyak kes yang saya boleh katakan sebagai tertangguh. Macam mana pihak mahkamah menyelesaikan isu kes tertangguh ini, kerana kita faham ia menerima banyak kritikan daripada masyarakat. Tuan, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Wan. Terima kasih Ika. Pertama sekali, kalau kita cerita tentang kes tertangguh, saya sebagai pendaftar di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, saya antara orang yang menyelia data-data pendaftaran selesai dan juga baki kes ataupun kes-kes yang mungkin kita katakan sebagai tertunggak tadilah. Saya boleh ceritakan tentang kes-kes semasa, iaitu bagi tahun 2022 daripada Januari sampai Oktober. Kalau kita lihat daripada Mahkamah Rendah dan juga Mahkamah Tinggi, penyelesaian semasa telah mencapai 72%. Okey. Satu penyelesaian kes semasa yang pada saya sangat tinggi. Hanya lebih kurang 28% saja dibawa kepada tahun mungkin ke tahun depan lah. Okay. Baik. Daripada kes masa ini pula, kalau kita tengok secara terperinci, ini saya nak counter baliklah sebenarnya. Kita lihat bagi kes Mahkamah Rendah, dia mempunyai penyelesaian yang sangat tinggi di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ini. Kes Mahkamah Rendah iaitu kes yang dibicarakan nilai dia kurang daripada 50,000. Okay, itu dinyatakan di bawah Seksyen 47 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam, ataupun kes-kes yang tidak melibatkan yang tidak boleh ditentukan dengan nilai. Contohnya yang kita bagi adalah kes yang melibatkan yang Ketua Pendaftar cakap tadi, kes-kes yang melibat perceraian, muta'ah, edah dan sebagainya yang dimulakan di Mahkamah Rendah. Penyelesaiannya adalah 92%. Bagi tahun semasa. Okey. Jadi hanya 8% sahaja sebenarnya yang dibawa ke tahun hadapan. Dan itu setakat Oktober tahun 2022. Dan saya percaya penyelesaian akan lebih tinggi lagi sebenarnya, mungkin boleh capai kepada 95% bagi kes masa. Okey. Jadi saya boleh nyatakan bahawa tunggakan kes di Mahkamah Syariah pada kami yang menyelia data-data sangat minima. Apa faktor yang mempercepatkan proses tersebut? Baik, soalan yang sangat baik Wan. Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan telah melalui satu proses yang panjang, dan dari masa ke semasa kita sentiasa mengambil inisiatif untuk mempercepatkan kes. Baik, untuk perkembangan semasa yang boleh kita kongsikan, pertama sekali Mahkamah Syariah ini telah mewujudkan dewan-dewan khas. Ini yang menjadikan penyelesaian itu cepat. Pertama tadi Ketua Pendaftar tersebut Mahkamah Hadanah, Mahkamah Nafkah, Mahkamah Jenayah, dua dewan, dan yang terakhir adalah Mahkamah Fast Track. Mahkamah Fast Track pula, dewasa ini yang terbaru kita mulakan dua dewan. Satu dewan dikendalikan oleh pihak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dengan memberikan pegawai-pegawai mereka ditauliahkan sebagai hakim Mahkamah Rendah. Dan juga kita kendalikan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan sendiri, kita tetapkan satu dewan lagi untuk kendalikan kes-kes perceraian. Sehingga Oktober 2022 ini, kes perceraian bersama yang bersetuju antara kedua-dua belah pihak adalah 1,423 kes. Nak ceritanya banyaknya kes dan selesai pada hari yang sama. Hanya 1% saja yang tak selesai pada hari yang sama kerana dokumen yang tidak lengkap. Lain-lain pada saya penyelesaian yang sangat tinggi. Okey, baik tuan, kita ada seorang pemanggil, kita ada Puan Zakina di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Puan, silakan. Silakan. Okey, Assalamualaikum tuan-tuan. Saya nak tanya soalan. Saya dengan suami sedang dalam proses Mahkamah Syariah selama 7 tahun dah. Akhirnya mula-mula tuntutan perceraian saya disebabkan suami saya tu dia ada ambil dada, tapi saya tak ada bukti.
So ada satu tahap tu saya tak boleh duduk dengan dia sebab dia dah tak waras dah. Jadi saya keluar pada rumah tersebut, minta bantuan family untuk ambil saya. Jadi saya balik ke rumah keluarga. Bila balik ke rumah keluarga, saya buat permohonan di Mahkamah Syariah. Bila buat permohonan selama tahun pertama sampai tahun ke-6 tu, sebab kita orang buat permohonan cerai, maksudnya saya memohon cerai pada dia atas sebab orang kata tak dapat duduk sekali dengan, tak sefahaman, tak serasi, dan dia pun tak bekerja. Cuma saya tak ada bukti masa tu kata dia ambil dada. Okey. Jadi pada tahun 2020 tu, tahun ke-6 saya proses perceraian dia saya tukar kepada tuntutan fasakh daripada perceraian macam Tuan cakap tadi, persetujuan antara kedua pihak kan. Jadi dia tak setuju. Pada tahun ke-6 saya dapat bukti dia ada dalam penjara, tapi masa tu dia dah keluar daripada penjara. Dia dituduh atas dada. Jadi sekarang saya dalam proses tuntutan fasakh lah tu yang saya nak tanya. Soalan saya, memang dia tempoh dia lama ke, walaupun sebelah pihak sana dan memang ada bukti dia duduk di dalam penjara. Itu soalan saya, Tuan. Okey, baik. Terima kasih Puan Sakinah. Sama-sama. Assalamualaikum. Okey. Saya tepat soalannya. Situasi dan juga soalan terus jawablah Tuan Bashir. Siapa nama tadi? Puan Sakinah. Puan Sakinah. Okey, baik Puan Sakinah. Tadi saya huraikan berkaitan dengan persetujuan bersama. Persetujuan bersama itu memang senanglah, kita tidak nafikanlah apabila komplit dokumen. Yang ini kita beralih kepada permohonan kes fasakh. Apabila dimohon kes fasakh. Kes fasakh ini ia memerlukan kepada pembuktian pada mahkamah, dan sekiranya pihak-pihak itu diwakili oleh peguam. Contoh pihak Puan Sakinah juga diwakili oleh peguam, dan pihak yang di belah pihak suami pun juga diwakili oleh peguam. Jadi kita timbulkan isu di sini, adakah kes itu lambat untuk diselesaikan. Sebenarnya ia bergantung kepada proses pembicaraan tersebut dan juga cara pihak peguam mewakili pihak-pihak tersebut dan proses pembuktian di mahkamah itu sendiri. Okey, apa yang didakwa oleh Puan Sakinah tadi bahawa suami dadah. Perkara ini perlu dibuktikan sama ada dari segi dokumen report polis dan sebagainya, tangkapan ataupun ada urine hospital dan sebagainya. Kemudian pembuktian ini perlu kepada saksi dan sebagainya. Dan pihak satu lagi ada defend, dia panggil defend. Dia pihak pembelaan. Mungkin dia tak setuju dengan apa yang didakwa. Dia ada bukti-bukti bahawa dia boleh kemukakan bukti kepada mahkamah supaya dia tadi tidak dituduh sebagai orang yang dadah. So perbicaraan ini berlangsung dan pihak mahkamah sendiri sebagai hakim untuk menilai proof bukti itu di pihak isteri atau di pihak suami, dia akan ada bantahan dan sebagainya, menyebabkan keadaan masa hujah pihak-pihak perlu kepada hujah yang waktu, bagi ruang kepada pihak satu lagi apabila berhujah untuk dia failkan pembelaan dan sebagainya. Jadi daripada satu masa ke semasa satu penangguhan akan dibuat. Tentu pihak satu lagi, saya mohon satu tarikh untuk saya jawab semula daripada pihak plaintiff yang mendakwa bahawa suami tadi dadah. So kita akan bagi ruang untuk menjawab jawapan kepada dakwaan pihak isteri dan satu tarikh akan diberikan. So itulah yang dikatakan tadi kenapa ada penangguhan yang lama dan sebagainya. Dan kita tengok pula kepada tempat-tempat yang difailkan kes tersebut, katakan di tempat yang elit, yang kes terlalu banyak. So penangguhan itu mungkin di sisi mahkamah itu date yang dimohon itu telah penuh dengan bilangan kes-kes yang telah diletakkan fail. Maka dia akan berganjak kepada tarikh yang lebih lama sedikit, mungkin pergi kepada 2 bulan ke hadapan. Dan jika pihak-pihak pula diwakili oleh peguam sendiri pun dia ada date dia sendiri yang free untuk dia meletakkan kes Puan Sakinah tadi. Selain daripada kes Puan Sakinah, peguam juga ada mewakili kes-kes yang lain. So dari sudut itu
deal di antara mahkamah, peguam dan pihak-pihak, mungkin pihak-pihak sendiri pun bekerja, tak boleh hadir kan. So dia minta satu tarikh yang mungkin ambil masa sedikit untuk dia cari pengumpulan dokumen-dokumen pembuktian. So waktu-waktu yang apabila dia meminta tangguhan tu mungkin mengambil masa yang lama sedikit. Okey Tuan, saya ada dua persoalan dalam persoalan yang dibangkitkan oleh Puan Sakinah. Yang pertama sekali, macam Puan Sakinah didaftarkan fasa. Boleh tak ditarik balik dan kemudian buat cerai secara hakam? Itu yang pertama. Okay. Jangan senyap dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada tadi kita mengulang-ulang cerita mengenai bagaimana peguam mewakili anak guam mereka. Tetapi itu kalau bagi mereka yang berkemampuan. Bagaimana bagi mereka yang tidak berkemampuan? Adakah dengan adanya peguam itu memang boleh menjamin bahawa kes itu boleh berjalan secara lancar? Bagaimana kalau tidak ada peguam, Tuan? Okey, terima kasih Ika dan juga Wan ya. Saya yang pertama tadi yang dikaitkan dengan isu persetujuan bersama. Tadi dia telah memfailkan permohonan fasah. Kemudian proses persetujuan bersama untuk kita failkan perceraian di bawah Seksyen 47. Tidak ada persetujuan. Dia boleh pergi kepada hakam. Hakam tu hakam yang dilantik oleh pihak-pihak itu sendiri, pihak lelaki dan pihak perempuan. Pertama sekali dia akan cari jalan penyelesaian untuk perdamaian. Sekiranya gagal di proses penyelesaian untuk perdamaian, maka dia akan lantik hakam yang kedua, itu hakam untuk perceraian. Dia akan bincang dari sudut pembagian harta macam mana, penjagaan anak-anak macam mana pun semua. Dan sekiranya gagal juga, kuasa mahkamah boleh untuk melantik hakam di pihak mahkamah untuk memberi kuasa melafaz cerai terhadap pihak yang satu lagi. Betul. Itu kuasa hakam lah. Itu satu proses yang saya katakan. Sebab apa Ridwan, tak ramai wanita di luar sana sebenarnya yang tahu mengenai cerai hakam. Sebab cerai hakam ni kalau suami tak nak macam mana sekalipun, tapi bila dah 2-3 kali pergi ke sesi kaunseling tu, akhirnya hakim yang akan putuskan. Untuk Puan Sakinah tadilah, kalau betul nak cepat tadi tu. Kita ada caller. Sebelum kita ambil caller, ada soalan kedua Ika tadi. Kalau anak guam itu tidak diwakili oleh mana-mana peguam. Okey. Okey, bismillah. Okey, kalau kalau dekat Mahkamah Syariah ni kita lihat pihak-pihak yang tidak diwakili peguam lebih ramai berbanding yang diwakili oleh peguam lah. Walau bagaimanapun, prosiding di Mahkamah Syariah ini kita sangat-sangat membantu pihak-pihak sebenarnya. Sebagai contohnya, dari segi nak mendaftarkan kes, kita ada satu kaunter DIY kita untuk menyediakan pleading. Itu satu aspek kita bantu pelanggan kita. Baik. Yang kedua, dari segi untuk prosiding di dalam mahkamah nanti, Mahkamah Syariah ini banyak dipandu oleh arahan-arahan Ketua Hakim Syar'i, arahan amalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Sebagai contohnya, jika seorang plaintiff, seorang isteri memfailkan untuk tuntutan fasah, dalam contoh tadi Puan Sakinah tadi dia memfailkan di bawah Seksyen 52, subsection 1 di perenggan H sub perenggan 1, iaitu hidup berperangai keji di sisi hukum syarak, iaitu yang terlibat dengan dadah itulah. Jika dia nak menyediakan keterangan bertulis dia, kita ada arahan amalan yang memberikan satu template untuk kita follow saja. Arahan itu yang dikeluarkan pada tahun 2019. Okey, dia hanya follow saja apakah keterangan yang dia nak nyatakan mengikut format yang telah disediakan. Tuan, kita ada seorang lagi pemanggil dah lama dah menanti sebenarnya. Assalamualaikum. Puan Emma, silakan. Assalamualaikum, Puan Emma. Puan Emma. Habis? Tak putus. Okey, kita harap Puan Emma akan hubungi sebentar saja lagi. Okey, mungkin kita boleh bersambung kembali. Satu tadi macam saya cakaplah mengenai peguam. Ada isu mengenai peguam juga. Ulat peguam. Tuan Bashir senyum kan? Sebab ini merupakan isu yang saya rasa banyak dah terjadi. Kerana mungkin ada yang dicadangkan oleh pihak mahkamah sendiri. Keluar saja daripada Dewan, Puan dah ada peguam ke? Belum ada, kami akan cadangkan. Bagaimana Tuan Bashir memandang perkara ini? Panas soalan tu. Soalan ini panas sikitlah sebab kalau disebut kepada isu orang daripada mahkamah sendiri yang suggestkan. Tapi kita tidak nafikan kadang-kadang ada pihak-pihak yang hadir, dia tak ada pengalaman lah dari segi mahkamah syariah. Ini kali pertama hadir ke mahkamah syariah untuk bercerai. Dan apabila di dalam proses permohonan di hadapan hakim,
pihak suami tidak bersetuju dengan tuntutan yang dibuat oleh pihak isteri ataupun ada bantahan yang dibuat di hadapan mahkamah ataupun ada dakwaan lain ke atas pihak isteri tadi yang menyebabkan si isteri tadi merasa tercabar dan apabila dia keluar daripada Dewan Perbicaraan Mahkamah tadi, dia hilang arah ke mana dan di mana dia hendak dapatkan bantuan dari segi untuk dapat pertolongan. Mungkin dia akan tanya pembantu mahkamah dan sebagainya. So pembantu mahkamah dengan niat untuk menolonglah, untuk menolong. So dia akan cakaplah, cik boleh refer dengan peguam. Mungkin ada yang dia kenal dengan peguam yang selalu berurusan di kaunter. So dia dengan secara tak langsung dia bagi tahulah. Tapi kalau dikatakan ada peguam yang ulat-ulat tu, setakat ini saya tidak ada lagi maklumat yang sampai kepada kami lah sebagai ketua pendaftar kan. Mungkin di luar pengetahuan kami lah. Okey, Tuan Bashir, sebelum kita hilang seorang pemanggil lagi, silakan Tuan Hisham. Tuan Hisham. Assalamualaikum. Hisham daripada Melaka. Encik Hisham, silakan Encik Hisham. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan dengan soalan. Saya daripada Melaka. Soalan saya berbunyi begini. Kalau kita pasangan bernikah di luar Malaysia, iaitu contoh di Thailand, kalau kita nak bercerai, jadi kita bernikah tu tak daftar di Malaysia. Jadi macam mana tu kita nak bercerai? Contoh kita nak bercerai lah. Orang tu nak bercerai. Jadi perlu ke kita mendaftar di mana tu? Proses perceraian kita. Dan soalan kedua, ini kalau seorang itu bercerai di luar mahkamah, proses sebenarnya, adakah kita terus lapor kepada pihak mahkamah ataupun pejabat kaji ke boleh? Macam mana? Ada saksi lah. Seorang itu bercerai. Okey, baik. Adakah kita terus pergi mahkamah ataupun kita pejabat kaji ke pejabat agama? Itu soalan saya yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Tuan Hisham. Okey, jelas soalannya. Soalan pertama, bernikah di Thailand, kalau nak bercerai di Malaysia bagaimana? Dan yang kedua tadi adalah soalan yang kalau bercerai di luar mahkamah. Sebab kalau kita lihat kadang-kadang ada orang kata, ya kesah ke saya ni bercerai kan? Sebab WhatsApp kadang-kadang kan? Macam mana? Kita mulakan dengan soalan pertama dahulu. Baik, isu perceraian di luar negara khususnya di Thailand common dalam masyarakat kita daripada dulu sampai sekarang lah berlaku. Baik, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Akta 303 jelas ada peruntukan, ada dua peruntukan sebenarnya. Satu di bawah peruntukan Seksyen 12. Itu berkaitan dengan perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan. Itu di bawah Seksyen 12. Dan satu lagi, jika yang berkahwin dekat Thailand, kebiasaannya yang nombor 2, nombor 3. Jadi bagaimana dia nak daftarkan? Akta Undang-Undang Keluarga juga ada di bawah Seksyen 23, 1A, yang mana perkahwinan bagi poligami itu boleh didaftarkan di wilayah persekutuan. Pertama sekali syaratnya adalah orang yang berkahwin di luar negara itu mestilah bermestautin di dalam wilayah persekutuan. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, apabila dia berkahwin, dia balik kepada Malaysia, dia perlu membuat laporan di pejabat agama untuk mendapatkan laporan 4P dia panggil. Okey, siasatan untuk tujuan pendakwaan, sebab perkahwin tanpa kebenaran adalah satu kesalahan. Di bawah Seksyen 40, Subseksyen 2, di bawah akta yang sama itu salah. Tindakan itu akan diambil oleh pihak penguatkuasa nanti. Setelah mendapat laporan 4P, dia boleh terus hadir ke mahkamah dan untuk menyiapkan dia punya pleading lah. Okey, daripada memfailkan kes itu ada banyak dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan kepada mahkamah. Terutamanya adalah dokumen yang dia dah berkahwin di Thailand itu sendiri. Lengkap dokumen kita hantar kepada Dewan untuk dibicarakan dan disahkan perkahwinan itu. Bila mahkamah berpuas hati, rukun dan syarat sah nikah antara mereka itu memenuhi kehendak hukum syarak, hakim akan perintahkan perkahwinan ini sah di sisi hukum syarak, perkahwinan ini hendaklah didaftarkan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Maka didaftarkanlah dia dan sahlah perkahwinan itu di Malaysia. Itu bagi soalan yang pertama. Tapi tadi dikata kalau nak bercerai. Kalau nak bercerai. Kalau kata dah daftar. Okey. Sekarang ini apabila dia dah pergi sana, balik nak bercerai di sini, perkahwinan itu melalui proses yang sama. Perlu didaftarkan terlebih dahulu. So daftar dulu. Yes. Barulah kita berbidang kuasa untuk membicarakan kes untuk perceraian dia. Mesti didaftarkan melalui proses yang sama yang saya sebutkan tadi. Dan soalan kedua tadi, perceraian berlaku di luar. Soalan yang kedua ini juga soalan dan yang perkara yang sentiasa berlaku, terutamanya dari kalangan
pasangan-pasangan yang baru berkahwin lah. Masih panas, masih lagi orang kata panas baran dan sebagainya yang akhirnya terlafaz. Betul. Apabila terlafaz yang mungkin berbentuk perceraian. Okey, Akta Undang-Undang Keluarga kita jelas memperuntukkan di bawah Seksyen 57 sebagai contoh. Berlaku perceraian dekat luar mahkamah, perceraian itu mesti didaftarkan terlebih dahulu untuk pengesahan sama ada lafaz yang dibuat itu sah ataupun tidak. Itu dia. Jadi melalui Seksyen 57 itu perkahwinan kes tersebut didaftarkan dan mahkamah akan panjangkan kepada hakim. Mahkamah akan teliti lafaz yang digunakan sama ada lafaz itu soreh ataupun tidak, kinayah atau dan sebagainya, dan disahkan. Jika sah, maka mahkamah sabitkan perceraian. Bila mahkamah sabitkan perceraian, pertama yang mahkamah akan buat adalah mahkamah akan batalkan sijil pernikahan dia. Okey. Dan yang kedua, dia perlu ke pejabat agama di Jawi untuk mendaftarkan perceraian tersebut untuk mendapatkan surat perakuan cerai. Barulah selesai. Dalam tempoh itu apa situasi situasi dah lepas bagi mereka adakah masa boleh duduk satu rumah? Ya, maksudnya begitu. Tergantung ke apa? Okey. Dia begini, apabila dia biasanya sekejap Tuan sebelum kita jawab itu, Puan Rima dah ada. Puan dah tadi lepas tadi. Okey, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, silakan Puan. Silakan Puan. Akak nak tanya pasal kes anak akak ni. Okey. Anak akak ada buat hak jagaan anak dekat Mahkamah Shah Alam. Okey. Kami ada upah lawyer semualah. Tapi kenapa kes tu sampai dah 2 tahun ni tak settle? Padahal dua-dua pihak ada datang masa bicara. Nak tanya pasal tu je. Tuan ada soalan susulan ke untuk Puan Ima? Ada nak tanya apa-apa dengan Puan Ima? Tarikh tu diberikan oleh pihak mahkamah ataupun tarikh itu diberikan ataupun dicadangkan oleh pihak peguam. Puan Ima? Tarikh setiap tangguhan tu. Tarikh tu diberi mahkamah lah yang bagi. Mahkamah yang bagi dan hari tu tahun ni kita orang pergi, anak saya pergi bulan 10. Lepas tu bicara akan datang bulan 6 tahun depan. Okey. Terima kasih Puan Ima. Ada Puan Ima, sedikit saya nak tanya sikit. Ada mahkamah berikan suatu perintah interim tak untuk jagaan sementara anak tersebut sekarang ni? Sebelum ni kita orang ada buat perintah interim ex parte. Sekarang ni anak tu memang bawah jagaan anak saya lah, perempuan. Tapi hak jagaan kekal ni macam terlampau lama, dah dekat 2 tahun dah. Okey. Jelas, Puan Ima. Terima kasih banyak, Puan Ima. Terima kasih, Puan. Okey. Kita nak terus jawab ataupun nak sambung yang tadi? Okey, sambung tadi sikit. Kita sambung sikit lah ya. Situasinya, tergantung tu bagaimana. Kita terhenti dekat mana tadi? Di rumah. Dah lepas cerai, nak tunggu proses, tergantung tu bagaimana? Pertama sekali, suami perlu bertanggungjawab. Sebab talak adalah di tangan suami. Bila dia lafaz, dia perlu keluar daripada rumah tersebut. Jika dia meragui lafaz itu jatuh talak ataupun tidak, dia tak pasti pun, dia ragu saja, dia kena keluar. Dia tinggal berasingan. Itu yang sepatutnya lah. Selepas itu apa yang dia perlu buat adalah dia perlu untuk memfailkan pengesahan lafaz cerai di mahkamah syariah. Dah pasti nanti maka beredahlah isteri itu kan. Bila beredah itu, isteri perlu beredah di tempat di mana dia biasa tinggal bersama suaminya. Maksudnya di rumah tadilah. Suami yang perlu keluar. Itulah proses yang sepatutnya kita kita ikutilah sebagaimana kehendak hukum syarak itu sendiri. Jelas? Baik, itu sudah pun terjawab. Untuk Puan Ima sekarang. Tuan Bashir, silakan. Yang Puan Ima tadi itu berkaitan dengan hak penjagaan anak ya, yang kita tengok dahulu umur anak lah lebih kurang, kalau kata 2 tahun kebanyakannya dia lebih memihak kepada ibulah di bawah Seksyen 82 Akta Undang-Undang Keluarga Islam. Manakala jika anak meningkat umur lebih dewasa tu, hakim tu boleh untuk tanya anak sendiri ya, dia lebih ke arah persetujuan untuk duduk bersama ibu atau bersama bapa. Umur berapa tu Tuan? 7 tahun dan 9 tahun bagi lelaki atau perempuan ya, yang membolehkan supaya anak tersebut memilih untuk duduk bersama ibu atau bapa. Jadi, berbalik kepada soalan Puan Ima tadi, kenapa dia kata sampai mencecah 2 tahun kes dia tadi. So ini sebagaimana saya maklumkan tadilah di awal perbincangan kita, sebab dia diwakili oleh peguam dan pihak satu lagi pihak defendant lah, kalau
dia sebagai plaintiff, pihak defendant, si suami sudah pasti tidak bersetuju dengan tuntutan yang dibuat oleh pihak Ima. Anak kan, siapa yang tak sayang anak? Duduk dengan ibu, ayah pun nak juga kan. So sama ada ibu akan mendapat hak penjagaan sepenuhnya dan bapa sebagai hak lawatan, ataupun bapa akan mendapat hak penjagaan sepenuhnya, ibu akan mendapat hak lawatan. Jadi alhamdulillah kita katakan ibu telah mendapat hak penjagaan sementara. So untuk urusan anak-anak tersebut, pendaftaran persekolahan semua di bawah ibulah, dan bapa akan dapat hak lawatan sementara. Dan sementara menunggu tadi, sebab saya katakan tadi apa yang Puan Ima bagi tahu ada diwakili oleh peguam, akan ada bantahan dan sebagainya, tidak bersetuju, pembuktian di mahkamah. Mungkin ada, kita tak tahu, saya tak baca kes Puan Ima lah kan. Mungkin ada dakwaan daripada pihak suami Ima adalah seorang yang tidak layak disebabkan perangai dan sebagainya. Itu kemungkinan lah kan. Ataupun Ima sendiri pun mengatakan bahawa suami tidak layak, tidak pernah mendidik anak, mengajar Al-Quran dan sebagainya. Dan whatever lah, apa-apa yang telah mereka buktikan kepada mahkamah dan defend oleh pihak defendant. Dan tarikh-tarikh tangguh yang sebagai saya maklumkan tadi. Itulah yang saya boleh kupaskan di sini. Kenapa dia boleh mencecah sampai 2 tahun. Itu hak penjagaan anak. Tapi yang paling besar isunya ialah hak untuk mendapatkan nafkah anak terutamanya. Walaupun telah pun dibuktikan oleh pihak isteri, suami dia berkemampuan, kita dah print lah dia punya slip gaji, semua dah ada, tapi suami tetap liat, bekas suami tetap liat nak bayar. Kejar sampai ke penghujung pun tak dapat lagi. Ada kadang-kadang boleh drag sampai 2 ke 3 tahun masih lagi tidak dapat. Dan kemudian kalau kita nak jatuhkan hukum di Malaysia ini, kadang-kadang hakim menyatakan bahawa kalau nak penjara pun tak boleh penjara sebab di mahkamah di Malaysia tidak ada penjara khusus untuk mereka yang berkaitan dengan syariah. Jadi tidak adil untuk meletakkan lelaki itu dalam penjara yang sama dengan pesalah-pesalah sivil. Bagaimana keadaan macam ni? Baik, saya respon sedikitlah ya. Isu yang melibatkan nafkah lah ya. Nafkah yang menjadikan satu tuntutan yang mungkin berpanjangan. Ya. Tak dapat tidak, memang kita berhadapan dengan situasi seorang suami ataupun bekas suami yang memang liatlah untuk membayar nafkah. Itu situasi dia. Apabila kita berhadapan dengan orang yang sedemikian rupa, seorang isteri perlu bersedia. Pleading dia mesti lengkap. Pembuktian dia perlu kuatlah. Dia ada pembuktian yang cukup untuk membuktikan kes dia. Dan yang ketiga, dia perlu untuk diwakili dalam kes yang melibatkan suami yang lihat macam ini. Maksudnya kena diwakili, maksudnya kena ada wakalah jugalah. Perlu berwakalah dengan peguam syar'i ataupun melalui Jabatan Bantuan Guaman. Kita dekat KL kita ada Jabatan Bantuan Guaman yang aktif ya untuk membantu ibu-ibu yang ibu-ibu tunggal yang bercerai untuk mendapatkan hak bagi anak-anak mereka. Itu antaranya lah. Kita ada, kalau satu lagi kita di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan sendiri, bagi ibu-ibu yang telah mendapat perintah nafkah, dia dah dapat perintah nafkah, ada anak 2 orang, katalah 1,000 mahkamah bagi untuk 2 orang, dan perintah itu tidak dipatuhi, maka kes ini boleh terus kita refer kepada bahagian sokongan keluarga di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan itu sendiri. Mereka sebagai contoh ya, bagi tahun ini dia orang mendapat kes untuk penguasaan perintah ini sebanyak 159 kes dan dia selesai dalam 140 lebih. Maksudnya penyelesaian dia juga 90% ke atas penyelesaian kes dia. So bagi yang dah ada perintah, suami tak patuh, boleh ke bahagian sokongan keluarga tadi untuk dikuat kuasa. Untuk yang terakhir saya nak tanya, sebab kita perlu beri pemahaman juga kepada mereka di luar sana. Tadi kita dah cerita mengenai apa bidang kuasa mahkamah, jadi kita tahu nak filekan di mana satu kes-kes. Tapi tempatnya pula, kalau contohlah kahwin di Kuala Lumpur, menetap di Sabah, bercerai di Terengganu, nak file di mana? Okey, ini adalah merupakan satu bidang kuasa Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan lah. Contohlah kalau seorang itu bermustautin di wilayah persekutuan, bidang kuasa di wilayah persekutuan lah. Tapi kalau dia di luar wilayah persekutuan tetapi asal mustautin di wilayah persekutuan kemudian duduk di luar wilayah persekutuan, dia boleh memfailkan di wilayah persekutuan lah. Itu dari segi bidang kuasa Mahkamah Syariah. Begitu juga sekiranya di negeri-negeri dia tengok kepada Seksyen 4 pentadbiran bahawa mustautin tersebut memberi kuasa untuk memfailkan kes di mana-mana mahkamah yang mereka mustautin. Okey, faham.
Itu dia antara rasa perbincangan panas mengenai sistem keadilan berwibawa, kemampuan wakil ataupun isu itu sendiri. Dan segala tanggapan negatif telah pun dijawab oleh kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Ahmad Bashir Yaakob, Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Terima kasih juga diucapkan kepada Tuan Rosli Hanapi, Pendaftar Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada call tadi. Pemanggil kita. Cik Hisham, Puan Emma dan Puan Sakinah. Okey, terima kasih banyak-banyak di atas soalan anda dan juga situasi yang anda hadapi. Itu dia yang dapat kami bawakan kepada anda semua. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu. Dan sekarang kita nak berikan kepada anda semua laporan khas. Ini adalah laporan khas berkaitan dengan pembentukan